Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 1 Julai 2024. Beberapa kawasan di daerah Penampang, Papar, Sepitang, Tamparuli dan Tuaran dilanda banjir akibat hujan lebat petang semalam. Di Penampang, antara kawasan terjejas Penampang proper, Jalan Kasigo, Jalan Kiranau, Jalan Kiba Baik, Jalan Datuk Panglima Banting, Kampung Kolopis, Dabak, Kampung Sugut dan beberapa kawasan lain. Tinjauan kru RTM setakat pukul 9 malam tadi mendapati beberapa kawasan masih dinaiki air menyebabkan beberapa jalan tidak dapat dilalui selain kejadian cerun runtuh. Sementara itu, Pegawai Daerah Penampang Francis Chong yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Penampang ketika dihubungi memberitahu sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kebudayaan Penampang. PPS berkenaan dibuka berikutan hasil pemantauan dan penilaian oleh agensi keselamatan di bawah JPBD di sekitar Penampang. Banjir kilat juga dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sekitar Sipitang, antaranya Jalan Kota Kinabalu Sindumin, kawasan Pekan Sipitang dan Pasar Awam Sipitang. Sabah memperuntukkan 100.1 juta ringgit untuk perbelanjaan mengurus pembangunan belia dan kemajuan sukan di Sabah tahun ini. Daripada jumlah itu, 16.89 juta ringgit diperuntukkan untuk melaksanakan pelbagai program dan aktiviti kepimpinan, kemahiran dan keusahawanan menjurus kepada pemerkasaan belia sejajar dengan Dasar Belia Sabah DBS. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyatakan demikian ketika merasmikan program Ship for Southeast Asian Youth Program SIAP International Conference SIKO Borneo 2024 bertemakan merekayasa trend dan wawasan untuk masa hadapan. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Elron Angin. Datuk Haji Ji berkata pertumbuhan ekonomi positif melalui pembangunan belia memainkan peranan penting dalam kemajuan ekonomi di wilayah ini. SIKO Borneo 2024 merupakan pengiktirafan kerajaan negeri terhadap usaha dan kejayaan belia selaku tunjang pembangunan negara selain memberi peluang kepada belia dari Kepulauan Borneo mendapatkan pendedahan, pengetahuan, perkongsian dan berdialog bersama para pemimpin di negeri ini. Persidangan ini disertai kira-kira 300 peserta dari Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan, Negara Brunei dan Indonesia. Dua lagi kawasan rukun tetangga KRT akan diwujudkan di daerah kecil Paitan dalam masa terdekat iaitu di Kampung Sungai-Sungai dan Kampung Botition. Sebelum ini, daerah kecil Paitan mempunyai dua KRT iaitu di Kampung Sugut dan Pinangkau. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berharap pewujudan dua KRT baharu itu menyemarakkan lagi semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik di daerah itu. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Minggu Perpaduan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN di Paitan. Dalam pada itu, Datuk James memaklumkan Paitan akan dinaik taraf sebagai daerah penuh tahun ini. Akan dibawa ke Kabinet untuk difinalize sebagai menjadi daerah penuh. Dan ini merupakan salah satu berita gembira lah, bukan saja kepada saya tapi untuk seluruh rakyat di Paitan ini. Sementara itu, Setiausaha Eksekutif Kementerian Perpaduan Negara, Dr. Ananti Anak Perempuan Turaisami berkata, Karnival ini mengetengahkan semangat perpaduan dan kesejahteraan hidup masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya selaras tema sambutan perpaduan dalam kepelbagaian. Karnival sehari ini disertai 18 agensi awam dan swasta dan NGO termasuk radio di lokasi Sandakan FM. Pendedahan awal mengenai asas perkahwinan mampu mengurangkan kes perceraian antara pasangan. Justru lebih banyak badan bukan kerajaan disaran tampil mengadakan program seumpama bagi memberi kesedaran kepada masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie pun berkata, sekiranya perceraian dapat dielakkan, ia secara tidak langsung mampu mensejahterakan ekonomi antara pasangan.
Beliau berucap merasmikan program Smart Start Second Honeymoon di Sandakan. Teks ucapan dibacakan Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Papat, Maximilian Lee. Sementara itu, Penaung Pertubuhan Belia Sihat Juhaili Majid berkata, program ini memberi peluang kepada pasangan kurang berkemampuan di sekitar Sandakan bagi menjalani bulan madu selain mengeratkan hubungan suami isteri. Dengan adanya kursus-kursus seperti ini, ia mampu untuk mengekalkan hubungan yang baik di antara suami dan isteri. Itulah harapan pihak Pertubuhan Belia Sihat. Semoga program ini memberi impak yang positif kepada setiap pasangan. Seramai 25 pasangan terlibat dalam program anjuran Pertubuhan Belia Sihat dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini. Masyarakat diajar mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan aktiviti riadah setiap hujung minggu. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan kesihatan diri selain mengeratkan silaturahim sesama ahli keluarga dan rakan-rakan. Nak keluar daripada komuniti itu, caranya ialah nak mengurangkan stres ini, maka ambillah masa dalam seminggu itu, contohnya masa pada cuti mingguan begitu, Sabtu ataupun Ahad, untuk meluangkan masa untuk beriadah sama ada bersendirian ke ataupun melalui sahabat-sahabat ataupun melalui persatuan dan sebagainya. Rahmin berkata demikian kepada RTM dalam program 1000 Langkah Sehat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins di Kompleks Sukan Sandakan. Selain memberi tumpuan kepada program keagamaan, Jahins Daerah Sandakan merancang untuk melaksana lebih banyak program berimpak tinggi ke arah menyejahterakan kehidupan rakyat. Kontijen Sabah kini dalam fasa akhir persediaan menghadapi Sukan Malaysia Sukma ke-21 di Sarawak yang akan berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Aaron Angin berkata berdasarkan prestasi semasa atlet, pihaknya yakin sasaran 40 pingat emas mampu dicapai. Kini lebih 1,000 atlet sedang mengadakan latihan, namun hanya lebih 700 atlet akan menyertai kontingen negeri selepas selesai proses tabisan. Kita mengharapkan atlet yang sudah tersenarai untuk mewakili Sabah ini dapat meneruskan latihan mereka dengan gigih sekali dan penuh disiplin. Dan mudah-mudahan bukan saja kita akan melihat target itu dapat dicapai, tetapi mungkin satu-satu kejutan daripada mungkin acara-acara yang tidak disebut tadi. Datuk Elron ditemui pemberita selepas perasmian penutupan Sukan Perpaduan di Kompleks Sukan Likas. Sukan Perpaduan berlangsung selama 2 hari ini disertai lebih 120 kaki tangan KBS. KBSM diumumkan sebagai juara dengan pungutan 4 mata dalam acara sukan yang dipertandingkan, termasuklah fun run, fun ride dan sukan tradisi. Lebih 1,000 peserta menyertai acara 7km Campus Run diadakan bagi menjana dana kebajikan membantu penghuni Rumah Amal Bukit Harapan, Kota Kinabalu. Larian anjuran Pegawai Pengurusan dan Profesional Universiti Malaysia Sabah PPUMS dan Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud dalam ucapan penutupan larian ini berkata acara ini wajar diteruskan bagi memberi kesan positif kepada masyarakat. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Peto Galim. Acara larian ini merupakan satu bentuk terapi berkesan dalam memupuk nilai positif, kekuatan fizikal, mental, emosi dan semangat juang. Sumbangan RM3,000 turut disumbangkan kepada Wakil Rumah Amal Bukit Harapan. Pelbagai aktiviti berkaitan sukan permotoran dirancang untuk mempopularkan sukan itu di negeri ini. Presiden Kelab Black Rides Sabah SBRC Saidin Jalaluddin berkata dengan adanya usaha seumpama ia dapat membantu mempromosi serta membangunkan sukan permotoran di semua peringkat termasuk kelab dan daerah. Antara objektif SBRC ialah memilih atlet bagi mewakili kelab dalam sukan terbabit. Saidin menyatakan demikian sempena program Ride menjunjung kasih dan Majlis Makaun bersama Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Kota Kinabalu. Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Negeri kerana berkenan hadir bagi memeriahkan program ini.
Baik, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara Palestin pasca merdeka.